أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Raudatus Salihin Masjid Lama Kampung Kundang, yang dihormati dan dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan juga Islam, atas ridha dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam salah satu taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu yang mana Nabi SAW menjanjikan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-33. Kita masih lagi dalam tajuk besar, iaitu berkaitan tentang kategori kedua, iaitu penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran secara terperinci berkait tentang ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pembahagian faraid. Ada tiga ayat. Ingat, tiga ayat ini insya-Allah ianya akan menjadi rujukan sampai bila-bila. Sampai hari kiamat sekalipun, tiga ayat ini akan menjadi rujukan kepada umat Islam dalam menentukan hal ahli fardu bagi waris berkenaan dengan faraid. Yang pertama, ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Kemudian ini yusikumullahu fi auladikum, kita dah bincangkan sebelum ini. Kemudian ayat yang ke-12 surah An-Nisa juga. Kemudian malam ini kita akan sambung pada ayat yang ketiga surah An-Nisa juga, ayat 176. Ingat, ahli fardu insya-Allah nanti dalam bab pembahagian dan pengiraan kita dah mahir. Sebab kaedah dalam menentukan, dalam mengirakan waris bahagian masing-masing dalam faraid, pertama kita kena kenal pasti siapa waris dan siapa bukan waris. Yang kedua, di kalangan waris yang mana ahli fardu dan yang mana bukan ahli fardu. Bila sebut ahli fardu, ianya disebutkan dalam Al-Quran, yang mana kita telah pun dan akan malam ini insya-Allah
kita kenal pasti siapa dia ahli fardu. Kita ulang balik secara ringkas. Surah An-Nisa ayat yang ke-11 diceritakan tentang anak-anak kamu. Fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Iaitu yang pertama tentang anak-anak. Sama ada anak-anak lelaki atau perempuan. Kemudian kita ambil terjemahan lah supaya lebih nampak mudah. Tentang anak-anak kamu. Ini bila sebut anak-anak, yang pertama anak-anak. Sama ada lelaki atau perempuan. Sebut anak-anak bermaksud anak dan ke bawah. Kalau tiada anak, ada cucu, maka cucu akan mengambil tempat anak. Begitu juga kalau diceritakan tentang ayah, bermakna juga untuk yang ke atas. Bapa kepada bapa, bapa kepada bapa kepada bapa, itu pun dengan syarat tiada yang terdekat. Sama juga konsep yang di bawah, bila cucu ada anak, cucu tak dapat. Tiada anak, barulah cucu dapat. Tapi pembahagiannya sama. Jadi merujuk kepada anak-anak kamu. Kemudian bila dah dapat selesai daripada anak, bagi anak tu lah ada yang perempuan. Bila perempuan seorang berapa, kemudian bila ramai berapa, pun diceritakan dalam ayat yang ke-11 ini. Kemudian untuk dua orang ibu bapa, bermakna dalam ayat ini diceritakan yang kedua tentang ibu dan juga yang ketiga tentang bapa. Ini semua ahli fardu. Bila sebut fardu disebutkan dalam Al-Quran bahagian masing-masing. Berapa untuk dua ibu bapa ini? Setiap satu masing-masing dapat 1/6. Bila mana ketika si mati mempunyai anak dan ke bawah. Itu nanti kita akan masuk lebih terperinci. Cuma nak kenal pasti siapa dia waris yang disebutkan dalam Al-Quran secara fardu. Kemudian dah selesai ibu dan juga bapa, jika dia meninggal dunia mempunyai beberapa saudara. Bila saudara di sini bermakna saudara adik-beradik lah. Adik-beradik kepada si mati. Yang mana mereka akan mendapat 1/2 mengambil tempat anak perempuan. Kalau ramai perempuan semua 2/3. Ada syarat-syaratnya. Kalau bercampur dengan lelaki perempuan dapat asabah dengan nisbah 2 lelaki dan juga 1 perempuan. Dan ni kita akan masuk ini nak kaitkan dengan bahagian ibu sahaja sebenarnya. Tetapi bahagian saudara nanti lebih terperinci dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan 176. Jadi ayat yang ke-11 cerita tentang anak, lelaki dan perempuan, cerita tentang ibu, cerita tentang bapa. Ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, ila akhir ayat, cerita tentang siapa? Suami-suami. Suami. Kemudian kepada siapa? Isteri-isteri. Yang kedua kepada isteri. Habis selesai daripada suami dan juga isteri, dia akan sambung lagi kepada siapa? Jika seseorang itu mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ini dalam istilah bahasa Arab ni disebut sebagai kalalah. Di sini ada disebutkan kalalah. Kalalah ni maknanya apa? Seseorang itu mati tidak mempunyai ayah dan ke atas dan tidak mempunyai anak dan ke bawah. Dia ni bujang. Ayah pun dah mati, anak lagilah tak ada sebab belum berkahwin. Ada adik-beradik. Dalam ayat ini, jika seseorang itu mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki atau saudara perempuan, tetapi yang seibu. Ayat 12 cerita tentang siapa? Saudara seibu. Sebapa, seibu sebapa nanti belum masuk lagi. Kita akan masuk sekejap lagi. Ayat yang ketiga. Ini cerita tentang ayat yang kedua. Ayat pertama tadi kepada siapa? Kepada anak-anak, lelaki perempuan, kepada ibu, kepada bapa. Ayat yang kedua, iaitu ayat yang ke-12, cerita tentang suami, cerita tentang isteri, cerita tentang saudara seibu. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-176 surah An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Masih lagi Allah menggunakan istilah
kalalah. Kalalah ni merujuk kepada seseorang yang mati, tidak mempunyai ayah dan ke atas dan tidak mempunyai anak dan ke bawah. Lihat nota kaki di bawah. Berasal daripada perkataan al-kulla yang bermaksud lemah. Al-kalalah di sini bermaksud si mati tidak mempunyai ayah serta keturunan ke atas, iaitu datuk moyang sebelah lelaki dan anak serta keturunan ke bawah. Bila sebut kalalah, makna tak ada atas, tak ada bawah. Barulah adik-beradik dapat. Ni kadang-kadang adik-beradik ni lebih sudu dari kuah. Ada anak si mati tapi dia lebih sudu daripada kuah. Sibuk-sibuk nak tanya tentang harta si mati. Harta abang dia, harta adik dia, harta kakak dia. Padahal si mati ada anak. Maka dia tak dapat. Sebab dia tak dapat syarat lagi kalalah tu tak ada. Bila ada kalalah, tak ada atas dan ke atas, bapa dan ke atas, tak ada anak dan ke bawah, barulah adik-beradik dapat. Cuma yang ini kalalah merujuk kepada adik-beradik seibu sebapa. Yang sebapa yang lepas, yang seibu maaf. Saudara seibu, sama ada lelaki atau perempuan, bahagian 1/6 harta. Bila mana? Bila mereka seorang. Dan kalau misal kata mereka lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama berkongsi dalam bahagian yang 1/3. Ini bahagian seibu. Dia tak sama dengan seibu sebapa. Adik-beradik seibu, kalau seorang dapat 1/6. Kalau 2 orang atau lebih, tak kira lelaki perempuan, dapat 1/3, bahagi sama rata. Lain konsep dengan adik-beradik seibu sebapa. Yang malam ini kita cerita tentang adik-beradik seibu sebapa. Kita sambung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kana tathnaini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu yang saya dah gariskan di bawah ni, seseorang yang mati tidak mempunyai ayah serta keturunan ke atas dan tidak ada anak dan keturunan ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, yang ini seibu sebapa atau sebapa. Tadi ayat yang kedua, ayat yang ke-11 surah An-Nisa, ayat yang ke-11. Ayat faraid 3 sahaja. An-Nisa ayat yang ke-11, yang ke-12, 176. Tadi dalam ayat yang ke-12 cerita tentang saudara seibu. Yang ini cerita tentang saudara seibu sebapa atau sebapa. Beza seibu dengan seibu sebapa dan sebapa, dua kategori yang berbeza. Tetapi dikira saudara juga. Cuma bahagiannya berbeza-beza. Yang seibu tak ada nisbah 2:1. Tetapi seibu sebapa atau sebapa ada nisbah 2/1. Dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, seibu sebapa atau sebapa. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 ketika mana? Ketika dia seorang daripada harta yang ditinggalkan. Bagi adik-beradik seibu sebapa atau sebapa, sama mak, sama ayah atau sama ayah lain mak. Seorang saja dia ada adik-beradik dengan syarat kalalah, tiada bapa si mati dan tiada anak si mati dan ke bawah. Ada adik-beradik perempuan seorang je, maka dia akan dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Maksudnya, kalau misal kata adik-beradiknya ada seorang juga tetapi lelaki,
maka dia akan mewarisi keseluruhan harta si mati. Kerana si mati ini tidak ada ayah dan ke atas dan tidak ada anak dan ke bawah. Kategori sebagai kalalah. Syarat mesti kalalah. Tak ada ayah dan ke atas, tak ada anak dan ke bawah, baru adik-beradik dah dapat. Dalam ayat ini, misal kata, yang ada perempuan seorang dapat 1/2. Yang ada saudara lelaki seorang, maka dia akan dapat seluruh harta saudara perempuannya yang mati tadi. Jika tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang atau lebih. Si mati kalalah, tak ada ayah, tak ada anak, ada adik-beradik seibu sebapa, tetapi perempuan. 2 orang perempuan adik-beradik, termasuk dia 3. Dia meninggal dunia. Warisnya cuma ada 2 orang adik-beradik perempuan. Maka bagi keduanya 2/3. Tadi kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan bercampur. Tadi seorang perempuan 1/2. 2 orang perempuan 2/3. Seorang lelaki dapat semua. Ini bercampur saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Ikut nisbah seperti mana nisbah anak lelaki. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Setakat ini jelas berkait dengan adik-beradik. Bila dapat? Bila si mati status kalalah. Apa dia kalalah? Si mati tak ada ayah dan ke atas, si mati tak ada anak dan ke bawah. Ada adik-beradik yang seibu, seorang dapat 1/6, 2 orang atau lebih 1/3, tak kira lelaki perempuan, bahagi sama rata. Kalau seibu sebapa atau sebapa, seorang anak perempuan 1/2, 2 orang, seorang adik-beradik perempuan 1/2, 2 orang atau lebih semua perempuan 2/3. Kalau seorang lelaki dapat semua. Kalau ada lelaki dan perempuan dapat asabah bil ghairi dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Ini ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menerangkan? Kerana Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada hamba-Nya. Allah tak nak bagi kita sesat. Dalam ayat lain, yubayyinullahu lakum an tadillu. Dalam ayat lain juga menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita ni manusia tak dapat nak mengenal pasti sama ada di kalangan ayah, di kalangan anak yang mana lebih banyak manfaat kepada kita. Kita bila waktu kita hidup, kita boleh bagi atas nama hibbah. Nak bagi ayah banyak ni, nak bagi ibu banyak ni, nak bagi anak lelaki banyak ni, nak bagi anak perempuan banyak ni, boleh berlaku. Sebab itu waktu kita hidup, tak terikat dengan hukum faraid. Bila kita mati, harta tadi asalnya milik Allah. Bila kita mati, Allah bagi pinjam waktu kita hidup, kita mati, Allah ambil balik, cuma tak nampak dia bergerak. Tapi hakikatnya pemilikan milik Allah kembali, dan Allah yang akan kembalikan semula kepada ahli waris. Dan Allah menerangkan tentang pembahagian ini kepada ahli waris. Bapa berapa, ibu, saudara lelaki, saudara perempuan, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri. Hujung ayatnya Allah mengatakan supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. 3 ayat ini, ayat Al-Quran menjadi sumber dalil dalam menentukan ahli waris yang fardu. Tadi ayat yang ke-11, siapa dia? Bahagian anak lelaki dan perempuan, kemudian bahagian ibu, kemudian bahagian bapa. Kemudian ayat yang ke-12 cerita tentang siapa? Suami, kemudian isteri, kemudian saudara seibu. Kemudian 176 cerita tentang siapa? Cerita tentang adik-beradik seibu sebapa atau sebapa.
Jadi dekat sini kita nampak ini sahaja ahli fardu. Selebihnya yang banyak-banyak dalam rangka ini lebihnya itu adalah ahli asabah, bukan lagi ahli fardu. Kita bulatkan yang mana ahli fardu. Setelah kita bincangkan 3 ayat Al-Quran tadi, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat 176, ceritakan tentang ahli fardu. Siapa dia? Yang pertama tadi cerita tentang yusikumullahu fi auladikum, anak-anak. Tak kira anak lelaki atau anak perempuan. Dan bila sebut anak bermaksud merujuk juga ke bawah. Yusikumullahu fi auladikum, sampailah ke bawah. Dengan syarat bawahnya itu dari jalur anak lelaki sahaja. Sebab itu dekat bawah anak perempuan ni tak ada lagi waris. Ini bukan ahli waris. Hanya yang di bawah lelaki sahaja dikira sebagai waris. Kemudian cerita tentang siapa lagi selepas daripada anak? Cerita tentang kedua ibu bapa. Bapa, ibu. Sampailah yang ke atas, datuk, nenek. Nenek special. Sebab nenek ni, nenek sebelah bapa dapat, nenek sebelah ibu juga dapat. Kalau andai dua-dua ada, dua-dua layak, dua-dua dapat bahagi sama rata. Bahagian ibu sebab dia menggantikan tempat ibu. Kemudian ayat yang ke-12 cerita tentang siapa? Suami isteri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ini yang kita bulatkan. Ayat yang ke-176 cerita tentang siapa? Tentang saudara, iaitu saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Ayat yang ke-12 tadi, lepas cerita tentang suami isteri, kepada siapa lagi? Saudara seibu. Inilah dia ahli fardu. Ada pun yang belum dibulatkan ni. Ini belum bulatkan lagi ni. Warna biru pula. Ni belum, ni belum, ni belum, ni belum, ni belum, ni belum. Bermakna yang tak dibulatkan dengan merah ini bukan ahli fardu, tetapi ahli asabah, baki. Dalam kaedah faraid, bila kita ada bila berlaku kematian, dah selesai pengurusan yang wajib, nak kira tentang faraid. Pertama kita kena kenal pasti siapa waris, siapa bukan waris. Bila dah kita kenal pasti di kalangan ahli waris, kemudian kita bahagikan pula, tentukan yang mana ahli fardu, yang mana bukan ahli fardu, iaitu asabah. Siapa dia ahli fardu? Yang bulatan merah ni. Sebab apa dikatakan ahli fardu? Sebab bahagian mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ni tak ditentukan ke? Tentu, cuma tak khusus. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, alhiqul faraidha bi ahliha, berikan pembahagian pusaka faraid kepada ahlinya, iaitu ahli fardu. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, maka ada pun baki barulah diberikan kepada ahli asabah, ahli yang mendapat baki. Selepas bila? Selepas yang fardu dapat dulu. Bila sebut baki, dia tak dapat dulu. Baki ni maknanya guna dulu kepada ahli fardu, bahagi dulu, ada baki, baru dapat kepada ahli asabah. Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Dia ni dalam keadaan kalalah. Dia tak ada ayah dan tak ada anak. Dia ada adik-beradik perempuan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi beliau ketika sakit, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berwasiat untuk memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Sebelum ini belum lagi turun ayat berkenaan tentang faraid. Maka hukum berwasiat kepada ahli waris masih lagi dibolehkan. Lepas turun ayat faraid, ayat yang ke-11, ke-12, 176 yang kita bacakan tadi, maka tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Bila ada, terbatal. Kalau nak laksana, boleh dengan syarat ada keizinan daripada ahli waris yang layak menerima. Rasulullah SAW bersabda, baik. Makna Rasulullah membenarkan.
wasiat tadi kepada adik-beradik perempuannya. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengahnya. Kemudian baginda membalas baik. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Dan tidak lama kemudian, lepas turun ayat ini, turun wahyu kepada Nabi SAW, baginda Nabi masuk semula lagi ke rumah Jabir seraya bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Kerana apa? Kerana Allah dah turunkan wahyu sebelum dia mati. Itu maksudnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Sebab soalan awalnya iaitu kepada adik-beradik perempuanku. Bila kata adik-beradik perempuanku, boleh jadi 2 orang atau lebih. Semuanya perempuan. Kalau seorang, dia akan cakap adik perempuanku atau kakakku. Tetapi bila kata adik-beradik perempuanku, bermakna 2 atau lebih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini dan Nabi SAW menegaskan warisan bagi adik-beradik perempuan iaitu sebanyak 2/3, merujuk kepada adik-beradikku tadi, iaitu 2 orang atau lebih, semuanya perempuan. Yang kedua, hadis. Tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pembahagian pusaka, tentang hukum-hukum faraid. Yang kedua, hadis Nabi SAW, sumber hukum yang kedua. Hadis yang pertama, berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis pertama, An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li'aula rajulin zakarin, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan. Ditentukan di sini bermakna ahli fardu, yang Allah dah tentukan. Siapa? Tadi yang kita bincangkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. 3 ayat Al-Quran tadi ahli fardu. Kata Nabi SAW, berikan bahagian-bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Siapa dia? Macam mana kita nak kira? Kita ambil contoh pengiraan. Si mati mempunyai suami. Ni si mati, namanya Sidik. Saya suka nama Sidik. Sikit-sikit Sidik, sikit-sikit Sidik. Kalau ada nama, kebetulan minta maaf lah. Sidik. Sebab Tuan Guru Al-Fadil Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Wan Halim, antara pakar faraid Malaysia, pakar faraid Malaysia, dan menjadi rujukan kepada dai-dai ilmu faraid, merupakan juga penasihat bagi persatuan pertubuhan doa faraid Malaysia. Bila dia buat contoh si mati, Sidik sampai saya pun sebut Sidik dah. Mati saja Sidik, mati saja si Sidik. Sidik ni mati, dia tak ada ayah, tak ada anak. Maknanya yang bahagian atas tak ada, bahagian bawah juga tak ada. Adalah isteri, contoh namanya Murni, isterinya Murni. Kemudian ada adik-beradik seibu sebapa yang lelaki, namanya Abu, contoh. Maka 2 orang waris sahaja yang ada. Siapa dia ahli fardu dan siapa dia ahli asabah. Yang fardu siapa? Murni, iaitu isteri. Disebutkan tak dalam Al-Quran? Sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi suami sekian-sekian, bagi isteri sekian-sekian. Murni dapat berapa? Dapat 1/4. Kerana Sidik ini tidak ada anak.
Adik-beradik seibu sebapa lelaki bernama Abu. Abu ni syarat dia nak dapat adik-beradik, ingat, mesti syarat si mati statusnya kalalah. Kalalah maknanya apa? Si mati tak ada ayah dan ke atas, si mati tak ada anak dan ke bawah. Kalaulah si mati tak ada anak tetapi ada cucu, anak lelakinya contoh nama Ali, tapi Ali ni mati dulu tahun 2010, Siddiq mati 2020. Tapi Ali ni ada anak bernama Osman contoh. Status Siddiq dikira kalalah ke tidak? Tidak lagi. Kerana Siddiq ada anak, ada waris di bawah iaitu cucu Osman. Bermakna Abu dapat ke tidak? Tak dapat lah. Sebab syarat adik-beradik sama ada seibu sebapa atau sebapa atau seibu nak dapat harta pusaka si mati, mesti si mati berstatus kalalah. Sekarang Siddiq tak ada anak, tak ada ayah dan ke atas, tapi ada cucu bernama Osman, cucu daripada anak lelaki. Bermakna status Siddiq bukan kalalah. Jadi yang dapat siapa? Osman. Abu tak dapat. Tapi tadi kita cerita dua orang sahaja waris yang ada, Murni dan juga Abu. Maka Abu dikatakan sebagai ahli asabah, baki. Baki dalam ayat tadi, ayat 176, bila mana dia seorang dia dapat semua daripada harta si mati, tetapi ada ahli fardu. Siapa dia? Murni, isteri kepada Siddiq. Murni dapat 1/4. Ada tak baki? Ada 3/4. Siapa dapat? Abu akan dapat 3/4. Itu konsep untuk menentukan yang mana dulu dapat, yang mana kemudian dapat. Mesti dahulukan ahli fardu terlebih dahulu, ceritakan dulu siapa ahli fardu, bahagian mereka berapa, ada tak baki, baru kepada ahli asabah. Cuma kena ingat, asabah ni bukan semestinya mesti dapat. Boleh jadi asabah ni bila dia seorang dia dapat semua harta si mati. Boleh jadi dia dapat baki selepas ahli fardu, iaitu dalam keadaan begini. Ahli fardu murni dapat 1/4, ada baki, ada baru dia dapat. Boleh jadi ahli asabah ni tak dapat apa-apa. Dia tak dapat langsung 1 sen pun tak dapat, abuk pun tak ada. Contoh, dalam keadaan yang dikatakan asabah tidak mendapat apa-apa, iaitu contoh si mati ni namanya Ros. Ros ada suami namanya Rosni. Kemudian Ros ni ada adik-beradik seibu sebapa perempuan yang bernama Murni. Bapa tak ada, anak tak ada, tetapi bapa ni, saya buat sini bapa lah contoh, tapi bapa dah mati dulu. Ada pakcik sebelah bapa, nama pakcik ni contoh Abu. Jadi berapa orang waris yang ada? 3 orang. Siapa? Suami kepada Ros yang bernama Rosni, kemudian Murni, adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan Ros, dan juga Abu, iaitu pakcik sebelah bapanya. Bapa dah mati dulu, saya dah pangkas siap-siap sini. Bapa ada tapi bapa mati 2010. Ros mati 2020. Hari ni baru nak bincangkan tentang harta pusaka dia. Abu ni pakcik kepada Ros. Wah, dia dah suka dah. Aku yang paling dekat dapat harta pusaka Ros. Aku ahli asabah. Dia banggalah. Tapi belum kira-kira lagi. Cuba kita kira-kirakan. Ros ni dapat berapa? Merujuk ayat yang ke-12 surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami-suami 1/2. Ketika mana? Ketika si mati, Ros tidak mempunyai anak. 1/2. Ada tak baki? Ada baki 1/2. Tapi jangan terus bagi kepada ahli asabah. Lihat ada tak lagi ahli fardu? Ada. Siapa? Murni tadi. Merujuk pada surah An-Nisa ayat 176. Bila mana seorang adik-beradik perempuan dalam keadaan si mati kalalah, tak ada ayah dan ke atas dan tiada anak dan ke bawah, barulah dapat adik-beradik. Purni seorang perempuan dapat berapa? Dapat 1/2. 1/2, 1/2. Cukup dah habis? Habis dah. Dapat tak dekat Abu? Tak dapat. Ilak. Awak-awak dia seronok dah. Wah, aku waris lelaki terdekat.
Tapi akhirnya bila fardu dah dapat, tak ada baki, maka tak dapat. Ni keadaan asabah. Boleh jadi dia dapat semua bila dia seorang bersendirian. Boleh jadi dia dapat baki selepas ahli fardu, dan boleh jadi dia tak dapat apa-apa sebab ahli fardu dah menghabisi harta si mati. Hadis yang kedua. Sebelum saya masuk hadis yang kedua, daripada hadis yang pertama inilah ramai yang bertanya, kenapa di kalangan ahli fardu ini, dalam rajah ini, lelaki ini dia punya waris bercambah-cambah. Kalau tengok pada rajah ni 15 lelaki, 10 perempuan, tetapi hakikatnya ada waris yang tersembunyi. Siapa dia? Bawah cucunya ada lagi. Bawah cucunya ada lagi sepatutnya. Tapi kita tak lakarkan. Kerana bila kita lakarkan banyak-banyak pun tak akan dapat bila ada anak. Ada saja anak, cucu dan ke bawah memang tak dapat. Tetapi kalau misalnya kata tiada anak, tiada cucu, ada tak cicit? Cicit dikira waris. Tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit. Bawah cicit apa? Piut. Ada piut, piut akan dapat. Cuma dalam rajah ni kita tak tulis. Dalam rajah ni kita tak lakarkan. Begitu juga kepada ahli asabah, saudara lelaki seibu sebapa yang ini. Kalau dia tak ada, yang ini juga tak ada, kemudian ada anaknya, ni tak ada, ni tak ada. Ada anak kepada adik-beradik seibu sebapa. Anak lelaki. Bila kata anak, mesti lelaki. Dia tak ada pecah sini perempuan. Tak ada. Kenapa lelaki saja? Sebab yang perempuan ini hanya ada dalam ayat Al-Quran sahaja. Dalilnya mereka dapat berdasarkan ayat Al-Quran. Habis yang lelaki ni ustaz? Infinity. Infinity maknanya apa? Tak ada had. Maknanya kalau anak lelaki ni, kalau dengan si mati, hubungannya sebagai apa? Anak saudara. Nombor 8 yang saya bulatkan ni. Ni si mati, dia tiada adik-beradik dah meninggal dunia dulu. Adik-beradik dah meninggal dunia, tetapi ada anak lelaki kepada adik-beradik. Hubungannya dengan si mati sebagai anak saudara. Anak saudara kepada si mati. Dia pun dah mati juga, tetapi ada tak anaknya? Ada, dapat. Kalau anaknya ni pun tak ada, mana cucu daripada adik-beradik seibu sebapa, tak ada. Ada anaknya, piut tadi ya. Piut, bukan piut si mati. Piut kepada adik-beradik si mati. Dapat juga. Maknanya tak ada batas. Selagi mana ada, selagi itu dia akan dapat, dengan syarat yang lebih dekat tiada. Kalau yang lebih dekat, atasnya ada, anak ni ada, cucu, cicit, apatah lagi tak dapat. Berdasarkan hadis tadi. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya. Dan ada pun bakinya fahuwa li aula rajulin zakari. Maka untuk lelaki yang terdekat. Ada tak Nabi SAW tentukan sampai 2 keturunan saja? Tak ada. Maknanya sampai ke bawah, selagi mana ada, dia dikira waris. Sebab tu nak berhenti siasatan ahli waris asabah ini bukan mudah. Bagi perunding untuk menentukan waris-waris si mati, selagi mana adanya waris lelaki, walaupun dah mati, kena cari anaknya. Bukan mudah harta si mati ni terus pergi ke Baitul Mal. Melainkan dah tak ada langsung lagi dah. Confirm si mati ni ayahnya tunggal. Tak ada adik-beradik. Maknanya tak ada pakcik dah si mati ni. Sebab ayah si mati ni tunggal. Ayahnya pun dah mati. Dan anaknya seorang je lelaki pun dah mati juga. Dan dia pun anak tunggal. Maknanya daripada dia tak pecah lagi kepada ayah, pakcik, anak pakcik dan seterusnya. Tak pecah kepada adik-beradik lagi dah sebab dia tunggal. Tak pecah kepada cucu lagi dah sebab anak dia seorang lelaki tunggal. Dah mati dulu. Ayahnya pun tunggal, anaknya pun tunggal, adik-beradiknya pun tunggal. Ataupun dia tunggal, tak ada adik-beradik. Barulah ada baki pergi ke Baitul Mal. Kalau ada adik-beradik sekalipun jauh lagi, orang yang nak siasat ni dia kena cari sampai dapat waris yang lelaki. Selagi ada, itulah waris.
Kalau dah tak ada juga, baru pergi ke Baitul Mal. Hadis yang kedua, sikit lagi. Azan dah ke? Belum. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Ini dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk dalam hukum perkara yang menjadi halangan seseorang itu mewarisi harta pusaka, iaitu berbeza agama. Berdasarkan hadis ini menjadi dalil. Anak dan juga ayah, kedua-duanya bukan Islam pada asalnya. Kemudian anak ini memeluk agama Islam. Mati ayahnya yang bukan Islam, dia tak boleh mewarisi harta ayahnya. Atau mati dia sebagai seorang Islam, ayahnya tidak boleh mewarisi harta dia. Berdasarkan dalil hadis yang kedua ini, la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslim. Itu nanti kita akan masuk dalam bab perkara yang menghalangi seseorang itu mewarisi harta pusaka. Salah satunya iaitu berbeza agama. Sama ada berbeza agama dengan sebab salah seorang memeluk agama Islam atau salah seorang murtad, na'udzubillah. Asalnya anak dan juga ayah Islam, tetapi anak ni murtad, na'udzubillah. Mati ayah, anak tak boleh mewarisi harta pusaka ayahnya. Mati anak, ayahnya juga tidak boleh mewarisi harta anaknya. Hadis yang ketiga insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. InsyaAllah kita akan bacakan sedikit tahlil arwah ringkas. Kita sama-sama niatkan moga bacaan tahlil arwah ini sampai kepada almarhum Muhammad Amin bin Misran. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.